الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Alhamdulillah al-qail wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna Allaha ma'as-sabirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ويا عباد الله اتقوا الله تزودوا فإن خير الزاد التقوى وقد فاز المتقون. Saudara muslimin, betapa Allah yang mulia. Bila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti kata memenuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka marilah kita tanamkan tekad dan keazaman yang bersungguh-sungguh untuk menjunjung tinggi perintah Allah agar kita tergolong orang yang bertakwa dan beroleh kemuliaan di dunia dan di akhirat kelak. Pada kesempatan ini, Khatib akan menyampaikan khutbah yang bertajuk berhema beri teguran dalam perselisihan. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perselisihan paham dan perpecahan yang berlaku di kalangan umat Islam di zaman silam telah menyumbang kepada keruntuhan pemerintahan dan upaya Islam. Sejarah itu harus dijadikan iktibar, seterusnya pemangkin kepada usaha mengeratkan silaturahim dan mengekalkan perpaduan agar menjadi umat yang kuat, disegani, bermaruah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana penghayatan terhadap sejarah silam itu setidak-tidaknya mengurangkan risiko berlakunya perselisihan paham di kalangan umat Islam, sejajar dengan saranan yang tersirat pada petikan ayat 46 surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atii'u Allah wa rasulahu
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. Maksudnya, dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan. Kalau tidak, niscaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu. Dan sabarlah menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sewaktu tiba di Madinah dalam peristiwa hijrah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendirikan masjid. Baginda turut mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar yang bermatlamat untuk menguatkan persaudaraan serta hubungan silaturahim dalam kalangan umat Islam. Langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut menjahirkan betapa pentingnya hubungan silaturahim dipelihara dan diperkukuhkan atas hakikat bahawa orang Islam adalah bersaudara, sebagaimana mafhum hadis baginda Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermaksud, sesungguhnya orang Islam adalah bersaudara, tidak boleh menzalimi dan menghinanya. Barang siapa menunaikan hajat saudaranya, nescaya Allah menunaikan hajatnya. Barang siapa melepaskan kecelakaan daripada seorang muslim, nescaya Allah menyelamatkannya dari kecelakaan pada hari kiamat. Barang siapa menutup kelemahan seorang muslim, nescaya Allah menutup kelemahannya pada hari kiamat. Rawahu Muslim. Ironinya umat Islam dilarang untuk berbala dan bersengketa, apatah lagi berpecah belah. Sebaliknya, seluruh komuniti Islam tanpa menyerang kaum, keturunan dan warna kulit dianjurkan supaya mengeratkan jaringan silaturahim dan tali persaudaraan dalam kerangka mengukuhkan ukhuwah Islamiyah. Silaturahim yang terjalin erat dapat memberi hubungan serta persepahaman yang lebih baik. Ianya juga berpotensi menjauhkan diri daripada gejala cemuh-mencemuh, hasad dengki dan fitnah-menfitnah yang membara, sekaligus mencetus perselisihan paham dan perpecahan umat. Kita semua harus ambil maklum bahawa ukhuwah Islamiyah yang padu dan kukuh menjadi tujuan kekuatan umat. Kaum muslimin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, di era teknologi maklumat hari ini, jalinan ukhuwah dilihat menjadi semakin mudah dengan adanya pelbagai medium dan untuk mengeratkan hubungan silaturahim tanpa memerlukan modal yang banyak dan masa yang panjang. Kita boleh bertanya kabar serta tahu perkembangan saudara dan rakan yang jauh hanya di hujung jari. Hubungan yang jauh boleh ditingkatkan dan ini memudahkan kita menumbuhkan semangat persaudaraan dan persahabatan. Namun demikian, mutakhir ini medium untuk berkomunikasi seperti media sosial telah disalahgunakan sebagai platform untuk menyampaikan dan menyalurkan pandangan atau teguran yang bermada cemuhan, penghinaan dan menjatuhkan maruah orang. Hatta ada yang menggunakan media sosial sebagai medan untuk menyalurkan kritikan berbau prasangka dengan perasaan ego dan emosi. Jika amalan memberi reaksi berdasarkan kepada ego dan emosi tanpa berhemah, dikhawatiri ia akan menyemarakkan lagi polemik cabar-mencabar sehingga menyalakan api kebencian dan permusuhan. Meskipun sebagai manusia kita tidak dapat lari daripada melontarkan pandangan maupun teguran yang berbeza antara satu sama lain, janganlah tergopoh gapa dalam memberi reaksi terhadap apa jua isu yang bertebaran di Facebook, Instagram, WhatsApp dan media sosial lainnya. Tindakan memberi reaksi secara tidak berhemah atau tanpa usul periksa boleh menjuruskan kepada prasangka yang mengundang natijah lebih buruk. Perlu diingat
tidak semua orang boleh menerima teguran maupun kritikan dengan hati lapang dan pikiran terbuka. Kendati ada teguran atau ulasan yang diberikan itu ada kewajarannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kerangka memperbaiki diri dan mengeratkan silaturahim antara mukmin, kita perlu berhemah dalam memberikan sebarang reaksi sama ada dalam situasi secara bersemuka maupun melalui media sosial. Sama ada reaksi itu berbentuk teguran, pandangan semata, idea maupun ulasan, kesemuanya harus disampaikan secara berhemah dan bijaksana. Cara ini sejajar dengan saran Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang terakam pada surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Maksudnya, serulah ke jalan Tuhanmu, wahai Muhammad, dengan hikmah dan kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang kau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah Jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan dialah Jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Berdasarkan kepada anjuran Allah tersebut, dapat dirumuskan beberapa kaedah atau pendekatan dalam memberi reaksi secara berhikmah seperti berikut. Yang pertama, elak merendahkan maruah individu atau kumpulan sasar yang ditegur. Yang kedua, carilah masa yang sesuai untuk menegur. Yang ketiga, berilah pandangan atau teguran dengan ikhlas dan berfakta, bukannya autan. Dan yang keempat, menghormati dan memahami kedudukan orang yang ditegur. Pendekatan yang dikemukakan ini berpotensi mengelakkan berlakunya kekeliruan dan perselisihan paham berlanjutan, sekaligus menjamin tali silaturahim terus kesimpul erat. Hayatilah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang mahu dilapangkan, yakni dimurahkan baginya rezeki dalam keberkatan atau dipanjangkan umur dalam keberkatan, maka hubungkanlah tali silaturahim. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengambil ibrah daripada hadis itu, janganlah sewenang-wenangnya menunjukkan kesalahan orang lain semata-mata. Janganlah sewenang-wenang menunjukkan kesalahan orang lain semata-mata, akan tetapi tunjukkanlah secara berhemah atau menghindarkan kesalahannya daripada berlanjutan, seterusnya dapat mengelakkan renggangan hubungan silaturahim. Sehubungan itu sama-samalah kita hayati dan patuhi pengajaran yang terdapat yang tergarap menerusi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wa la nisaa'un min nisaa'in 'asa an yakunna khairan minhum wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuq ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sesuatu puak dari kaum lelaki mencemuh dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain, kerana harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah pula sesuatu puak dari kaum perempuan mencemuh dan merendah-rendahkan puak perempuan yang lain, kerana harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah setengah kamu menyatakan keaiban setengahnya yang lain, dan janganlah pula kamu memanggil antara satu dan panggilan lain
dengan gelaran yang buruk, yakni larangan-larangan yang tersebut menyebabkan orang yang melakukannya menjadi fasik, maka apabila buruknya sebutan nama fasik kepada seseorang sesudah dia beriman. Dan ingatlah, sesiapa yang tidak bertaubat daripada perbuatan fasiknya, maka mereka lah orang-orang yang zalim. Surah Al-Hujurat ayat 49 ayat 11. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في المنام وعلى الدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على رسوله الكريم. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون